Tampaluri berpotensi menjadi sebuah daerah penuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Gabungan Rakyat Sabah GRS akan mempertimbang menjadikan Tampaluri sebagai daerah penuh sekiranya terus memerintah selepas pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Datuk Haji yang juga pengerusi GRS meminta semua pengundi agar memberikan kemenangan kepada calon GRS di kawasan masing-masing terutama di Dun Tampaluri. Kita akan pertimbangkan kalau semua dapat dipenuhi teratur, kita akan pertimbangkan permohonan orang Tampaluri melalui Dr. Bona ini. Tahun ini dan tahun lepas kita telah naikkan taraf 2 daerah di Sabah, yaitu daerah Paitan dan juga daerah kecil Suk jadi daerah penuh. Jadi apa salahnya satu hari Tampaluri akan menjadi daerah penuh. PRN Sabah kali ini amat penting kerana undi rakyat menentukan kerajaan mentadbir Sabah untuk tempoh 5 tahun akan datang. Kepada semua kaum, jangan salah pilih. Ini masa yang terbaik untuk rakyat Sabah menentukan masa depan mereka. Mahu maju atau mundur ke belakang. Mahu membangun atau hak-hak mereka tidak dapat ditunaikan atau diambil oleh orang lain. Kita kena fikir bagus-bagus. Perkara besar ialah masa depan negeri kita. Berkorban untuk memastikan Sabah ini terus maju ke depan. Kerana kita sudah bawa Sabah ini ke landasan yang betul. Mengulas kempen PRN Sabah ke-17, Datuk Haji menyatakan keyakinan terhadap sokongan rakyat berdasarkan sambutan positif yang diterima calon GRS Pakatan Harapan PH. Pakatan Harapan PH Sabah melancarkan manifesto sempena pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 menumpukan kepada perkara asas tetapi dilaksana melalui pendekatan lebih berani dan radikal. Manifesto bertemakan komitmen Pakatan Harapan Sabah itu mengandungi senarai keutamaan dengan 7 agenda untuk memastikan rakyat Sabah menikmati kemajuan sewajarnya. Pelancaran manifesto disempurnakan pengerusi PKR Sabah Datuk Mustafa Sakmut serta pengerusi DAP Sabah Datuk Pong Jinza dan pengerusi Amanah Sabah Datuk Lahirul Latigu. Kali ini we are very practical. Kita tidak menjanjikan bulan dan bintang dan kita kembali kepada perkara-perkara asas. Back to basic. Tapi dengan pendekatan berani dan juga radikal. Senarai keutamaan manifesto ini mengandungi 10 perkara yang akan didanai oleh pemulangan 40% hasil Sabah. Komitmen kami adalah dengan menyusun 10 prioriti utama bagi memastikan sumber ini tidak disia-siakan dan dapat dinikmati rakyat Sabah. Antara prioriti utama adalah menyelesaikan masalah infrastruktur ataupun kita panggil AJK, air, jalan dan juga karan atau elektrik yang tidak berkesudahan. Kemudian disusuli dengan keperluan pendidikan anak Sabah, kebijakan rakyat dan usaha agresif memacu ekonomi Sabah. Manifesto ini turut mengandungi 7 agenda sebagai prinsip panduan pentadbiran bagi tempoh 5 tahun akan datang. Pimpinan Pakatan Harapan PH menumpukan isu penempatan tidak teratur dalam lawatan kempen ke Kampung Padas Inanam. Calon N18 Inanam Datuk Peto Gali menegaskan masalah itu perlu diselesaikan secara menyeluruh. Kita berhasrat melihat masalah ini secara serius dan kita bawa perkara ini kepada pengetahuan kerajaan, baik Ketua Menteri, baik pemilik tanah, penduduk dan kalau boleh kita boleh bawa kepada perhatian Perdana Menteri. Ini hasrat kita. Beliau ditemui RTM semasa lawatan ke Kampung Padas Baru Tebobon menggatal. Menurut Datuk Peto, PH akan berusaha membawa perkara itu ke pengetahuan pihak berwajib untuk penyelesaian jangka panjang.
Dalam pada itu, peningkatan sokongan sepanjang siri jelajah kempen menunjukkan bahawa masyarakat semakin memahami perjuangan PH untuk membela rakyat dan memperkukuh pentadbiran negeri. Hadir sama Pengerusi MPN PKR Sabah Datuk Mustafa Sakmut. Berbagi 4 hari lagi kempen menjelang PRN Sabah ke-17, Jentera Barisan Nasional terus mempergiat aktiviti turun padang menyantuni pengundi di kawasan masing-masing. Tumpuan utama kepada program komuniti dan libat urus bersama pengundi di semua peringkat. Dan kali ini saya sekali lagi dijadikan sandaran untuk bertanding di kawasan Dun Keremunai ini. Saya yakin dan percaya dengan track record sepanjang saya berkhidmat akan dinilai, diperhati oleh para pengundi. Contohnya saja hari ini Dewan Terbuka yang tempat bermain takraw ini kita usahakan untuk komuniti di Kampung Malawa ini. Datuk Yaakob ditemui RTM selepas menyaksikan perlawanan Persahabatan Sukan Takraw di Kampung Malawa, Karambunai. Sementara itu, bagi calon BN Dun Bugaya, Abdul Manan Indanan, tekadnya untuk menambah baik kemudahan asas. Pertama sekali apabila saya tengok keadaan selama berkempen beberapa hari ini, banyak kemudahan-kemudahan asas yang perlu diatasi segera. Antaranya jembatan di perumahan atas air. Saya sendiri pun selama berkempen bergantung pada nasib sebab dalam keadaan jembatan yang sangat uzur. Bagi calon BN Dun Sebatik, Aslan Fadli Samsul Alang pula memberi tumpuan kepada memperkukuh perpaduan rakyat. Beliau berkata demikian dalam program ziarah sihat di Bukit Kukusan Tanjung Batu Tengah Tawau. Beliau jamin mandat diberikan akan terjemah melalui perkhidmatan lebih baik. Di Sukau, Jentera Pilihan Raya GRS giat melaksanakan kempen melalui pendekatan bersemuka dan platform media sosial. Calon GRS Dun Sukau, Datuk Johari Janan mengajak rakyat membuat keputusan bijak demi kemajuan dan pembangunan daerah kecil Sukau. Saya punya gerak mesra, saya punya pemuda, saya punya belewanis, rumah ke rumah. Beliau ditemui media dalam program bersama calon N59 Sukau di Batu Putih, Kinabatangan. Menjaga kebajikan rakyat dan memulihkan projek infrastruktur yang tertangguh. Itu antara fokus kempen calon BN Dun Kunak Datuk Seri Dr. Anil Sandu. Pendekatan kempen bersemuka menjadi pilihannya kerana majoriti pengundi termasuk pengundi muda lebih menghargai sentuhan langsung berbanding ceramah mega. Katanya, pengundi kini lebih cenderung melihat kepada ketokohan dan kesetiaan calon. Golongan belia terutama pengundi kali pertama disaran memilih calon yang mampu membawa kestabilan dan keharmonian kepada kerajaan. Tindakan seumpama penting agar pembangunan Sabah dapat dilaksana secara berterusan. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, pendedahan mengenai proses pilihan raya dalam kalangan pengundi muda juga perlu dipertingkat agar mereka memahami peranan dan impak undi terhadap masa depan negeri. Merayu kepada anak-anak muda kita, terutama sekali yang di bawah 18 tahun, baru saja 18 tahun ini yang baru saya mengundi, keluarlah lebih awal untuk mengundi dan pastikan jangan tidak datang, tapi kena datang awal dan pastikan undi yang terbaik untuk masa depan negeri kita. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Satria Care in Action peringkat bahagian pedalaman 2025 di Sipitang. Pengundi muda ditemui meluahkan rasa gemuruh namun teruja untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari pengundian nanti. Yang pertama, saya inginkan pemimpin yang amanah, pegang dengan kata-kata, dan lagi satulah pemimpin yang ramah. Maksudnya dia rapat dengan masyarakat sekeliling dia. Saya cari pemimpin yang pasti yang kena dia jujur, tanggung jawab dia sudah cara memimpin dia tu maksudnya dia boleh bawa Sabah ni lebih maju lagi. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nosila Talahas. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bah Undi 2025. Salam Malaysia Madani.